Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua hadirin, semua pendengar, kepada ceramah yang dianjurkan oleh pihak Pustaka Negeri Sarawak, Sarawak Kianya, saya akan menyampaikan satu tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, ya, iaitu berkaitan dengan aspek kebahasaan linguistik, sosiolinguistik, ya, yang telah dikaji di negeri Sarawak oleh saya, ya. Jadi hari ini dengan amanah telah diberikan lebih kurang masa 1 jam, ya. Dalam masa 1 jam saya akan menyampaikan berkaitan dengan masyarakat negeri Sarawak, terutamanya orang Melayu, orang Iban, orang Cina, Melanau, ya, yang akan disentuh dalam kajian ataupun ceramah saya pada hari ini. Jadi selain pada itu, dia juga berkaitan dengan tempat-tempat yang ada di negeri Sarawak, ya, dan penggunaan bahasa-bahasa suku kaum tersebut. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ataupun yang telah diminta oleh pihak Pustaka Negeri Sarawak, pihak Sarawak Kiana, ya, ini merupakan satu jemputan yang orang kata mungkin pada saya satu yang besar, ya, satu yang apa orang kata yang kita tunggu, ya. Jadi alhamdulillah saya cuba sebaiknya untuk menyampaikan semua yang diamanahkan, yang diminta, dan juga saya telah sediakan beberapa hal yang menarik pada hari ini untuk didengar oleh kita semua. Jadi tajuknya ialah medium perantara suku kaum di negeri Sarawak. Ya, saya rasa benda ini mungkin pada kita benda yang biasa, ya. Biasa itu maksudnya kita semua dah tahu. Tapi adakah benar ataupun adakah betul ataupun adakah seperti yang kita tahu itu yang berlaku? Banyak perkara-perkara yang mengejutkan, ya, ataupun perkara yang kita tidak jangka telah berlaku dari segi kebahasaan, penggunaan bahasa, language use, ya. Tapi hari ini saya memang membincangkan tentang language use tetapi daripada aspek language choice. Lebih kurang macam ladies choice, tapi bukan ladies choice tu, ya, makanan, ya. Kebetulan namanya lebih, ya, itu language choice. Language choice adalah satu bidang sosiolinguistik, pilihan bahasa, ataupun ada sarjana menggunakan istilah pemilihan bahasa, ya. Jadi selain daripada itu, dalam pemilihan bahasa ataupun pilihan bahasa ini banyak melibatkan aspek domain ataupun latar, tajuk, tempat, penutur, ya, asal-usul dan sebagainya. Jadi itu kita akan lihat daripada beberapa aspek tertentu sahaja. Kita tak akan sentuh secara keseluruhan sebab tajuk itu mungkin melibatkan banyak lagi data ataupun banyak lagi maklumat, dan yang paling kita perlu jaga hari ini apabila kita dijemput, kita kena memenuhi masa selain daripada memenuhi tajuk. Jadi saya telah sediakan, ya, bak kata orang bila kita bercakap tu janganlah kita bercakap macam tanpa ada bahan ataupun tanpa ada bukti. Jadi ya, insyaAllah, ya, kita akan sampai ke bahagian tersebut selepas ini, ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya, ya. Saya ni nama Muhammad Azlan, ya. Saya berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam program linguistik di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, ya. Jadi alhamdulillah dengan dari segi latar belakang akademik saya bukan hanya saya, kepakaran saya ialah bidang sosiolinguistik, iaitu bahasa dan masyarakat. Ya, ada bahasa, ada masyarakat. Ya, jadi daripada bidang tersebutlah saya telah mengkaji aspek pilihan bahasa, aspek medium perantara di negeri Sarawak. Jadi sebelum saya meneruskan lagi juga, ya, asyik bertunggu-tunggu ni, sabar, ya. Jadi saya ingin mengucapkan salam rindu saya kepada tanah tumpah darahku, negeri Sarawak,
Ya. Saya rindu mi kolok. Kami rindu dengan mi kolok. Kami rindu dengan laksa Sarawak. Kami rindu dengan Sungai Rajang. Tapi PKP. Jadi saya masih tinggal di rumah, duduk di rumah, stay home, stay safe. Ya, UKM pun saya tak boleh pergi, dilarang, ya, ataupun tidak boleh, melainkan dengan sebab-sebab kecemasan. Apatah lagi nak balik ke Sarawak. Ya, maksudnya di sini saya asal, ya, IC Sarawak, ya, asal iaitu di Bandar Sarike. Dia dah hampir 2 tahun lebih saya tak dapat balik, ya. Apa-apa pun dengan kemudahan internet, kemudahan media sosial yang jauh rasanya dekat, ya, ataupun tidak ada apa-apa berlaku ataupun menyusahkan kita untuk berhubung dengan ahli keluarga di Sarawak. Alhamdulillah. Saya doakan kita semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sejahtera, ya. Jadi jangan stres, jangan tension, sebab apa yang berlaku kepada kita pada hari ini dan sebelumnya dalam setahun dua ini, ya, kita tak boleh elak, kita tak boleh nak apa orang kata, kita cuma berharap, berdoa dan kita tahu bahawa pihak-pihak telah ditugaskan dalam untuk menyelamatkan kita, ya, di Malaysia terutamanya, ya, di negara lain pun sama, bahawa satu hari nanti kita akan kembali normal. Cuma kita kena tunggu, ya. Jadi saya harap kita semua telah sedia untuk menghadapi dunia baru. Dan saya fikir perkara ini akan terus berlaku, ya. Bukan penyakit, ya. Maksudnya secara online, ya. Selepas ini banyak mesyuarat, banyak kerja, banyak aktiviti menggunakan alam maya. Ya, dulu kita mesyuarat mesti pergi sana sini duduk, ya, ataupun bila kita bayar bil mesti pergi ke tempat bayar bil. Sekarang semua online, ya. E-kerajaan, semua ya. Jadi selepas ini walaupun COVID dah tak ada, kita still meneruskan amalan yang memudahkan kita, amalan yang memberi manfaat kepada kita. Saya tahu selama ini, ya, sebelum COVID ramai yang tak suka bayar online, tak percaya. Tapi sebenarnya benda tu lebih baik. Kita tak perlu keluar rumah, kita tak perlu merayau, kita tak perlu beratur, kita tak perlu ambil tiket ataupun bayar parking ataupun bayar tol, kos minyak dan sebagainya. Itu okey. Bila balik ke kereta ada saman. Jadi ataupun bila sampai ke bank ataupun pejabat pos ramai orang, penuh. Ya. Jadi sebenarnya benda tu boleh diuruskan secara online, ya. Jadi saya rasa semua orang dah sekarang buat, ya. Semua banyak orang. Saya rasa tak ada yang tak buat dah sekarang. Siapa berani pergi biar pos sekarang? Ke polis tunggu kat sana. Siapa berani pergi saja-saja nak pos nak bayar bil kat pejabat pos? Ya, memang satu kepelikan dah sekarang, dan kepelikan ini akan berterusan mungkin. Dan kebanyakan bil pun dah tak ada kertas, paperless. Semua melalui internet, daripada ke email ataupun ke apps, ya. Nak bayar bil elektrik ada apps dia, nak bayar bil air ada apps dia, nak bayar bil Astro ada apps dia, nak bayar bil apa lagi, loan dan sebagainya, ya, kereta, rumah, pinjaman dan sebagainya, semuanya menggunakan online. Alhamdulillah. Yang penting bukan online tu saja, kita ni tidak terdedah kepada perkara-perkara yang bahaya di luar. Ya, kita tidak perlu untuk kata orang cari penyakit, ya, terdedah dengan virus, terdedah dengan orang yang sakit, terjumpa dengan benda-benda yang tidak elok, dan keselamatan kita terjejas. Kalau kita terjejas, maka akan melibatkan 2-3 pihak yang lain selepas itu, ya. Jadi ingat, saya sendiri pun beringat, saya selalu mengingatkan ahli keluarga saya, kita kena berhati-hati, ya. Inilah pengajaran, inilah orang kata, mungkin sebelum ini kita agak tidak begitu ambil berat. Jadi kita banyak mengabaikan keselamatan sebenarnya. Jadi bila berlaku pandemik COVID ini, kita baru sedar selama ni kita buat salah, ya. Banyak kesilapan kita dari segi keselamatan dan satu lagi dari segi kesihatan, ya. Sekarang ni bukan sebab COVID saja, ya.
saya rasa saya dah semakin sihat dah. Ya, makin sihat lah, makin gemuk ke, makin bertambah berat. Sebab duduk rumah makan tidur. Ya, sebab dah tak ada aktiviti. Sebelum ini mungkin maksudnya kita banyak makan di luar. Yang keduanya kita banyak membazir. Ya, belanja sana, belanja sini. Bila duduk rumah ni boleh jimat, boleh simpan duit. Ya, dan kita tahu memang ada pihak yang terjejas. Tapi yalah, kita sama-sama doakan yang terjejas tu kita bantu. Ya, bantulah dengan apa sekalipun. InsyaAllah kita di Sarawak akan hidup lebih baik selepas ini. Ya, kita di Malaysia pun sama, dan saya di Selangor. Ya, saya harap saya dapat berjumpa dengan ahli keluarga di Sarawak, di Sarike, dan juga kawan-kawan. Ya, dah dekat 2 tahun lebih saya tak boleh balik. Sebab masa saya balik tu di awal tahun 2019. Di awal tahun 2020, saya nak balik, tiket dah beli, dah lockdown yang pertama. Dan sampai sekarang. Ya. Jadi saya harap cepatlah. Ya. Cepat-cepatlah. Kita semua ikut SOP. Ya. Jangan tak ikut. Makin kita tak ikut, makin kita tak boleh keluar rumah. Jadi macam tu. Dan saya juga doakan kepada budak-budak, kanak-kanak, anak-anak kita yang masih belajar, tenang dengan keadaan PDPR ni, nak buat macam mana. Saya pun ada anak, saya pun ada keluarga yang belajar secara atas talian. Memang ada cabarannya, memang ada susah senangnya, memang ada kosnya. Tapi kita masih ada alternatif. Maksudnya kita tak ketinggalan. Kita masih, cikgu-cikgu, guru-guru kita masih berusaha untuk mengajar kita. Sebab tu SPM kita agak cemerlang. Alhamdulillah, tidak ada yang bermasalah di situ. Okey, itu cara saya nak melepaskan rindu saya dengan Sarawak sebenarnya. Mi kolok. Alhamdulillah, saya masih ada bekalan PES-nya, boleh masak mi kolok. Yang kedua, PES laksa Sarawak lah. Mi kolok tu kuranglah sikit rasa bila dibuat sendiri. Tapi kalau laksa Sarawak tu saya rasa boleh buka kedai lah. Dah 2 tahun masak sendiri. Satu keluarga makan di rumah. Dan kalau nak makan lagi sedap sebenarnya disertakan dengan suasana. Suasana tu cuma ada di Sarawak saja, bukan di rumah. Jadi harapnya semua ini akan berlaku dengan baik. Sungai Rajang, di situlah tempat kajian ini dibuat. Di Sungai Rajang, sungai yang terpanjang, sungai yang orang kata banyak sejarah, banyak antropologi, banyak ekologi, banyak sosiologi, daripada Kapit sampailah ke Sarike, sampailah ke Tanjung Manis, sampailah ke Rajang, sampailah ke Muara, Laut Cina Selatan, melalui Sibu dan sebagainya. Ada banyak lagi laluan Sungai Rajang. Tapi kajian ini tidak dibuat di sepanjang Sungai Rajang. Itu sungai terpanjang. Saya seorang nak berenang Sungai Rajang memang tak mampu. Maksudnya ialah dibuat di sebuah pekan, bandar bahagian. Tapi bukan bahagian, bandar. Iaitu di Bandar Sarike. Sebab saya melihat Bandar Sarike banyak keistimewaannya. Yang pertama, Sarike kurang dikenali. Kuching lebih dikenali, Sibu lebih dikenali, Miri lebih dikenali. Tetapi Sarike kurang maksudnya kalau dibawa ke Semenanjung, Sarike nobody know. Sarike kat mana Sarike? Sibu tahu. Kuching lagi tahu, Miri tahu, Bintulu tahu. Tapi Sarike Jadi saya kata Sarike ni macam ni gini. Ya ke? Itu satu yang baiklah kepada penduduk Sarike, kepada masyarakat Sarike. Jadi kalau nak tengok orang Sarike, tengok saya lah. Handsome. Tak adalah, maksudnya biasa saja. Yang keduanya ialah di Sarike mempunyai penduduk yang pelbagai. Kita boleh jumpa di mana-mana. Dia tak ada dominan, dia tak ada utama. Bukan saya kata di tempat lain tak ada, tetapi dari segi kemasyarakatan, demografi itu lebih menyelah kepelbagaian itu. Especially orang-orang yang saya nak kaji, masyarakat yang saya nak kaji, suku kaum yang saya nak kaji. Kalau saya ambil contoh di Kuching, kita nampak di situ Melayu Cina. Cari Melanau kita kena cari betul-betul.
Ya. Contoh macam tu. Melanau ni kita fikir Melanau ke Melayu ni. Ya, kita kena mungkin dalam 10 orang tu kita baru jumpa seorang. Dalam 100 orang tu kita baru jumpa 4 orang macam tu. Itu di Kuching ya. Yang kalau di Sibu pula kalau kita pergi kalau kita nak kaji ini macam Melayu, ini macam Cina, ini macam tu. Jadi kita susah nak mendapatkan jumlah nisbah ataupun jumlah lah ya responden ataupun orang yang kita kaji bila kita mengkaji suku kaum tertentu. Dia ada nilai dia, ada jumlah ramai dia ya. Dan kalau kita pergi tempat lain pun sama. Tapi di Sarike kita boleh jumpa Melayu, Cina, Melanau, Iban di mana-mana. Ya, kita boleh jumpa di mana-mana. Melanau ramai. Ya, bahkan ada Melanau yang pelbagai lagi. Melanau Rejang, Melanau Matu, Melanau Daro, Melanau Mukah ada di Serikit. Mudah. Ya, jadi Iban ya, walaupun sebab kajian ini tidak melibatkan Bidayuh ada ya, tetapi Iban ramai ataupun Dayak ya. Dan seterusnya kalau kita melihat tempat lain. Itu di antaranya ya, dan lain-lainnya ialah sebab dari segi kemasyarakatan itu ya, di Sarike bukan sebuah bandar yang besar. Jadi dari segi pergaulan dia tidak melibatkan hal-hal rasmi. Hal-hal yang rasmi lah, hal-hal yang formal dalam kalangan penduduk dia. Mereka ni lebih banyak kepada kehidupan harian. Ya, kampung, di bandar pun, di pekan pun mereka memang masih lagi di kedai kopi ya. Jadi dia bukan melibatkan sorry saya nak kerja, saya ada hal, saya ada meeting. Kita jarang dengar benda ni di Sarike. Saya nak meeting ni, saya ada hal ni. Orang Sarike dia tak ada, mereka bekerja tapi bukan itu yang utama dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita mengkaji mengenai medium antara, lagilah kalau lingua franca tak boleh melibatkan peristiwa rasmi. Ya, jadi di situ ramainya penduduk yang tidak melibatkan urusan rasmi dalam kehidupan harian. Ya, orang Sarike ni bagus sebabnya ialah dalam kehidupan harian mereka kalau di kenduri ke ataupun di tempat orang majlis ke, mereka jarang menuturkan tentang pekerjaan. Semalam kita ada kena buat ni, hari ni kita kena sambung balik, ada hal tak siap, projek ni tak ada. Ya, orang Sarike dia bercerita tentang benda-benda yang bila memancing ikan macam mana, berapa kilo, ya, anak dah berapa besar, anak dah duduk di mana. Inilah perbualan harian orang Sarike. Dia tidak melibatkan kerja. Ya, sebelum saya memulakan kajian ini, saya telah survey, saya dah buat pilot study sebab perkara ini yang saya nak. Perkara ini yang memerlukan kajian saya ini akan menjadi lebih baik. Ya, sebelum saya memulakan itu pilot saya. Ya. Jadi saya harap saya dapat bersabarlah ya. Balik kampung ya. Nak jumpa keluarga yang umur dah dekat 50 pun rindu-rindu lagi kan ya. Nak buat macam mana ya, family saya masih ada, mak masih ada ya. Jadi di kampung walaupun kita jauh, bak kata orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya, saya percaya benda tu betul. Saya menghadapinya ya. Jadi doakan ya, sama-sama kita selamat daripada semuanya dan kita dapat balik kepada normal baru tetapi hidup yang lama ya. Inilah dia slide yang saya telah sediakan, iaitu medium perantara. Ini tajuk ya daripada pihak Pustaka Negeri Sarawak minta saya ya. Saya memang bersetuju sebab ini memang bidang saya. Saya memang kata saya menerimanya dengan berbesar hati. Ya, tetapi mungkin ya dari segi keseluruhan apa yang saya sampaikan pada hari ini bukan semua sebab bidang ini besar ataupun datanya banyak ya. Jadi apa yang diperlukan itu saya akan sampaikan pada hari ini
Dan dalam masa yang sama, mungkin kalau kita ada rezeki, kita dipanjangkan umur, kita boleh bersama lagi di masa yang akan datang untuk menyambung ataupun untuk memperhaluskan lagi tajuk ini. Saya tidak ada masalah, ya, bukan saya menawarkan diri, tetapi ini demi anak bangsa, demi tanah darah tumpah darahku, dan saya tahu benda ini ditayangkan di negeri Sarawak utamanya. Maka sesuai untuk tajuk ini, ya. Jadi dan satu lagi, mungkin linguistik adalah satu hal yang orang kata bukan kata baru, ya, tapi pada saya linguistik di Sarawak adalah lubuk, ya. Bila kata lubuk tu, ikan besar-besar ada kat situ, ikan sedap-sedap ada kat situ, benda-benda yang menarik semua ada kat situ. This is khazanah. Ya, khazanah ini tidak boleh disimpan. Kita perlu sampaikan, kita perlu bersama untuk meneliti khazanah supaya ianya tidak hilang ataupun tersembunyi. Ya, itu keistimewaan kita. Bila disebut khazanah, ya, ianya adalah keistimewaan bagi tempat negeri Sarawak. Ya, okey. Saya ni masuk rumah orang, kena bagi salam dulu. Ya, dan saya dijemput untuk datang. Rumahnya ialah Pustaka Negeri Sarawak, ya, di Kuching, iaitu oleh unit koleksi khas bahagian Sarawak Kiana, ya. Saya ucapkan terima kasih kerana memberi kepercayaan, memberi sudi untuk mencari saya dan juga menjemput saya untuk memberi ceramah, ya, yang berkaitan. Tajuk tu memang tajuk saya, ya. Tak apalah, ya. Yang penting jemput tu. Ya. Lain kali jemputlah lagi kan. Kalau ada majlis lagi. Saya memang bersedia dan banyak sebenarnya yang boleh saya juga kongsi di masa yang akan datang kalau masih diperlukanlah. Ya. Setakat ini kita bincang dulu apa yang saya akan sampaikan pada hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya akan buat yang terbaik. Ya, segala kelemahan, segala kekurangan itu adalah daripada saya. Ya, selainnya saya cuba buat yang terbaik untuk pihak Sarawak Kiana dan juga pihak Pustaka Negeri Sarawak. Terima kasih sekali lagi. Ya. Ya, dari segi tajuk ini, ya, secara keseluruhannya ada 4 perkara yang akan dibincangkan. Satu, medium perantara. Yang kedua, pelbagai suku kaum. Ya, saya menggunakan suku kaum untuk kaum-kaum di negeri Sarawak. Dan yang ketiganya, negeri Sarawak. Negeri Sarawak tapi bukan satu negeri. Tapi di akhirnya akan pergi ke satu negeri. Ya, kita kaji satu tempat tapi mewakili satu negeri. Ya, iaitu di Bandar Sarike. Yang keempatnya ialah kajian pilihan bahasa, language use. Ya, pilihan bahasa. Ya, inilah yang akan menentukan medium perantara. Orang pilih bahasa untuk apa? Untuk lingua franca. Ya, jadi di situ menunjukkan bahawa medium ini adalah di antara suku kaum dalam situasi tidak formal ataupun tidak rasmi. Ya, nak saya cakap Semenanjung ke nak saya bercakap Sarawak ni? Saya dua-dua boleh. Boleh semua. Jangan gago, jangan. Kami boleh tutur Sarawak. Sebab kami orang Sarawak. Ya. Tapi untuk majlis ini saya akan betul-betul sepenuhnya dalam bahasa Melayu, ya, bahasa standard, ya, bahasa akademik lah, ya. Okey, dari segi keseluruhannya, medium perantara. Medium perantara yang melibatkan kaum-kaum, ya, suku kaum yang ada yang saya kaji, iaitu Melayu, Cina, Iban dan juga Melanau. Di antara mereka bercakap di tempat-tempat tertentu. Ya. Jadi ini satu perkara yang akan menentukan medium ni mereka, iaitu lingua franca. Untuk itu, ya, saya sebenarnya dah pergi jauh, bukan jauh, ya, selepas ini. Ya. Untuk itu, ya, bila kita melihat kepada medium perantara, bahasa yang digunakan, ya, untuk berkomunikasi antara penutur bahasa pertama, first language, mother tongue, ya, bahasa natif seseorang, ya, bahasa ibunda seseorang. Bila mereka bercakap bahasa pertama ini adalah bahasa kita lahir. Ya, kita lahir saja kita dapat bahasa pertama. Daripada siapa? Daripada keluarga kita, mak bapak kita. Itulah bahasa pertama kita. Ya. Jadi itulah bahasa ibunda kita. Ya. Jadi di situ
Apabila pelbagai kaum menunjukkan pelbagai bahasa ibunda. Ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Melanau. Macam tu. Dan ada lain-lain lagi. Ya, Bidayu, ada Penan, ada Kelabit, ada Bugis, ada Jawa, ada banyak lagi. Ya, dan kalau kita pergi tempat lain, banyak lagi. Ya, ada Brunei, ada Kedayan, ada banyak. Ya, Melanau pun Melanau banyak. Melanau Muka, Melanau Matu Daro, Melanau Rejang, Melanau banyak. Ya. Jadi di situ menunjukkan bahasa ibunda yang pelbagai. Tapi saya tak kaji banyak lah. Maksudnya saya tak kaji pelbagai kaum yang melibatkan yang kecil-kecil, yang melibatkan suku kaum yang berada di tempat. Cuma suku kaum yang ada di Sarike. Melayu, Iban, Cina dan juga Melanau. Ya, Melanau pun Melanau yang ada di Sarike, yang ramainya adalah Melanau Rejang. Ya, semenjak Sarike dipisahkan, ya, dipecahkan kepada bahagian-bahagian lain, maka Melanau Rajang yang banyak di Sarike. Dulu ada yang Matu, yang Daro, sekarang mereka dah semua ke Sibu ataupun ya, sejak ada pengangkutan jalan darat, ya, jalan perhubungan yang baru, maka telah menyempitkan lagi ya suku kaum ini. Okey, jadi di situ ya kalau kita lihat kepada aspek komunikasi ini, bila penutur-penutur bahasa pertama yang berbeza, mereka akan berjumpa, mereka akan bercakap, tapi apa bahasa mereka? Bahasa ibunda lain-lain. Ya, nak berkawan ni, ya, nak berjumpa, nak berbincang, ya, nak menegur, ya, nak bertegur sapa, ya. Jadi bahasa apa nak guna ni? Saya Melayu, dia Iban, ya. Jadi itu belum lagi yang nak memikat, nak bercinta, nak berkenalan kan, ya. Dan satu lagi mungkin ada tugas-tugas kita, ya, keperluan hidup kita untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut dengan suku kaum yang berbeza. Jadi kalau merujuk kepada definisi Asmah Haji Omar, ya, lingua franca ni merupakan bahasa perhubungan. Yes, itulah bahasa perantara. Itulah lingua franca, bahasa perhubungan untuk menjalin hubungan, ya, walaupun pada peringkat yang asas. Saya tak fasih bahasa Iban. Dulu fasih. Dulu, ya, saya dah meninggalkan negeri saya lebih kurang dalam hampir 30 tahun, ya. Saya cuma balik kampung semasa bercuti. Dulu masa sekolah memang fasih, ya. Tapi sekarang dah tak berapa pandai, tapi dengar boleh, faham boleh. Begitu juga dengan Melanau. Dulu saya memang bercakap Melanau. Di rumah pun bercakap Melanau. Sebab jiran-jiran ramai Melanau, ahli keluarga ramai yang kahwin dengan Melanau, ya. Jadi apabila saya berada dalam kedudukan tersebut, ya, dan sekarang berbeza, bila saya balik saya dah tak berapa boleh bertutur Melanau. Ada banyak dah hilang, ya. Dah 30 tahun. Ya. Jadi dan tidak dipraktikkan dalam kehidupan harian saya bahasa-bahasa tersebut. Jadi tapi saya masih tahu yang asas. Ya, masih tahu nak tipu saya tak boleh guna Melanau. Ya, tak boleh nak guna Iban, tak boleh berjakut Iban. Tak boleh, saya masih faham walaupun saya tak boleh bercakap ataupun tak bercakap secara fasih, tapi secara asasnya masih boleh. Ya, kalau bercakap benda-benda yang mudah tu bolehlah, ya. Kalau nak berbincang tu saya surrender lah, tapi masih faham. Dan ramai pun ada kawan-kawan Iban di Semenanjung ni pun saya masih boleh faham, ya. Jadi di situ itu pun masih lagi sebagai bahasa perantara. Walaupun saya hanya tahu pada peringkat yang asas. Sebab saya masih boleh menegur mereka. Saya boleh bercakap tajuk-tajuk yang mudah. Saya boleh berbincang dengan mereka hal-hal kekeluargaan, hal-hal perkara yang biasa. Bukan perkara yang serius. Ya, jadi itu pun masih bahasa yang asas saya tu tadi masih lagi berada sebagai bahasa perantara, ya, di antara kami dengan orang lain ataupun suku kaum lain, ya. Begitu juga di Sarawak, ya. Saya pasti tak semua kita boleh berbahasa dengan baik bahasa orang lain lah, bahasa suku kaum lain. Jadi kalau kita tak boleh berbahasa dengan baik tapi kita masih faham dan kita boleh berbahasa yang mudah, itu pun dikira. Itu Asmah. Menurut Asmah Haji Omar, ya. Okey, itu maksud medium perantara, iaitu bahasa perhubungan. Jadi ini bahasa mudah. Kalau nak bahasa yang lagi orang kata tinggi, maksudnya ialah lingua franca. Lingua franca.
Ya, lingua franca ialah medium perantara, bahasa perhubungan antara mereka yang berbeza bahasa ibunda dan juga beberapa yang lain lagi, ya, selain daripada berbeza bahasa ibunda. Itu yang utamanya antara orang yang berbeza bahasa ibunda dan juga dalam apa tu sebab bila melibatkan pelbagai masyarakat, pelbagai suku kaum, dia akan melibatkan pelbagai bahasa pertama, bahasa ibunda, bahasa natif. Bila melibatkan pelbagai bahasa ibunda, tapi mereka bercakap sesama mereka dengan baik. Apa bahasanya? Apa yang dipilihnya? Apa yang digunanya? Apa bahasa tersebut? Itulah bahasa yang disebut sebagai lingua franca. Saya bangga, ya, saya bangga. Wah, bukanlah nak menunjuk, saya bangga dengan diri saya sebab saya mengkaji lingua franca. Saya mengkaji negeri Sarawak. Saya mengkaji masyarakat Melayu, Iban, Cina, Melanau negeri Sarawak. Ini baru peringkat nak masuk ni, orang kata enjin baru start, ya. Okey, jadi di sini, ya, bahasa untuk berkomunikasi ini Muhammad Azlan, saya lah, ya. Ini dalam artikel-artikel saya, ya. Muhammad Azlan kata bahasa untuk berkomunikasi ini biasanya adalah bahasa yang paling banyak dan kerap digunakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau bahasa tu sikit-sikit je pakai, mana nak jadi bahasa perhubungan? Ya, bahasa yang paling kerap. Bila jumpa je Iban, bila jumpa je Melayu, bila jumpa je Cina, kita ni lain-lain kaum, lain-lain suku kaum, itu yang kerap sekali kita guna. Bila bercakap je, itu yang kita pilih, bahasa yang dipilih. Ya, kalau bahasa tu sikit-sikit kita guna, itu bukan lingua franca lah, yang utama. Ya, bila jumpa je 10 orang, ini, si A, si B, si C, D ni, kita memang guna bahasa tu saja, walaupun dia lain kaum. Paling banyak dan paling kerap dalam kehidupan kita. Ya, dan di negeri Sarawak ni yang paling penting sekali dalam kepelbagaian suku kaum kita yang banyak, ya, yang ramai pecahan dia. Kalau kita tengok, cuma kalau kita rujuk ke pejabat apa tu, pejabat apa, perangkaan, ya, mereka telah rangkumkan semua suku kaum yang kecil ini menjadi orang asli, ya. Bila kita tanya Kelabit tak ada, bila kita tanya Kenyah tak ada, bila kita tanya, yang adanya cuma orang asli saja. Hai, macam mana ni, ya? Susah kita nanti. Jadi di situ, ya, bahasa perhubungan antara ramai-ramai kita ni, pelbagai suku kaum, pelbagai bahasa ibunda, pelbagai budaya, pelbagai agama, ya. Jadi ianya adalah milik kita bersama. Milik kita bersama. Sebab kita cuma ada satu bahasa perhubungan dan mungkin dua dan mungkin tiga, tapi milik kita bersama. Ya, kita kena jaga bahasa perhubungan ini, lingua franca kita, medium perantara kita di antara suku kaum. Sebab apa? Sebab ianya difahami oleh ramai kita, oleh semua kita, ya, di Sarawak. Sebab ianya sesuai untuk dituturkan, tidak menimbulkan salah faham, tidak menimbulkan sakit hati ataupun masalah perpaduan, masalah dendam dan sebagainya. Sesuai. Semua orang faham. Tak ada yang salah tafsir, tak ada yang salah faham, tak ada yang marah kalau kita nak guna bahasa tersebut, dan tidak menimbulkan masalah komunikasi. Boleh bergurau, ya, boleh berbincang, ya, boleh meluahkan perasaan sedih ataupun suka, gembira, sayang dan sebagainya. Tak ada orang marah. Ya, bahkan di antara kaum itu lebih menghormati di antara satu sama lain melalui bahasa perantara, medium perantara, ataupun lebih utamanya ialah lingua franca. Ya, lingua franca ni satu lagi syarat dia kena ramai, dia kena besar. Dia tak boleh hanya di dalam 2-3 keluarga saja. Ya, dia kena satu tempat yang demografi yang tinggi, ya, yang besar. Jadi menariknya benda begini, ya, dia akan melibatkan hubungan antara kaum. Akhirnya pergi kepada perpaduan, akhirnya pergi kepada kerjasama, akhirnya pergi kepada penyatuan, akhirnya pergi kepada masyarakat yang satu. Itu yang saya bangga dengan negeri Sarawak. Ya. Dari segi kehidupan harian, pelbagai kaum, pelbagai latar belakang, pelbagai cara hidup, pelbagai semua, tetapi kita tetap satu. Tetap satu itu yang kita nampak pada hari raya, pada jual beli di pasar, pada hubungan kita seharian. Tapi kita belum lagi melihat dari segi bahasa. Sebenarnya kita ni diikat banyak oleh bahasa. Sebab bahasa tak perlukan modal. Bercakap saja, berjumpa, cakap. Cuma kita kena tahu apakah bahasanya.
Ya. Andaian banyak. Oh, bahasa Melayu, dialek Melayu. Kalau Iban campur Melayu, kalau Iban campur dengan Cina Melayu, Iban campur dengan Melanau, Melanau dengan Melayu. Oh, saya rasa semua orang boleh kata, apa dia? Oh, Melayu. Oh, Iban. Ya. Saya kata, saya tak nak mengandaikan. Saya nak kaji. Ya, nak membuktikan. Ya, itu dia. Okey, jadi kepelbagaian bahasa dalam satu masyarakat majmuk, ya, memang kita tak boleh elaklah. Sarawak ada pelbagai bahasa disebabkan oleh pelbagai masyarakat, pelbagai kepelbagaian, ya. Kita hanya melihat kepada pakaian, ya. Kita banyak melihat kepada kraf tangan, kita banyak melihat kepada budaya. Budaya maksudnya tarian, ya, perayaan, amalan dan sebagainya, ya, rutin, ya, bentuk-bentuk rumah, rumah panjang, rumah kampung, rumah pelbagai, ya, rumah Melanau, rumah Penan dan sebagainya. Kalau kita pergi kampung budaya, benda tu nampak, ya. Bahasa, bahasa. Mana bahasa? Pakaian ada, rumah ada, perayaan ada, makanan ada. Bahasa, dialek ada. Ya, bukan saya nak kata benda tu masih tidak diberi perhatian. Saya kata mana, tunjukkan. Ya. Jadi di situ ya sebenarnya di antara benda yang penting, mungkin lebih penting daripada apa yang ada sekarang adalah bahasa ataupun dialek. Itu yang lebih mendekatkan kita antara hubungan kaum ini. Contohnya baju Iban, pakaian Iban, Melayu kurang pakai. Tapi kalau bahasa Iban, ramai orang Melayu pakai. Guna, bercakap, bertutur, faham, fasih. Kenapa tidak ada? Ataupun di mana tempatnya? Hanya dibukukan, hanya dalam jurnal, hanya kita dengar dalam radio itu pun sekali-sekala, ataupun hanya dan tidak begitu diambil, begitu dititik beratkan. Sedangkan bahasa inilah yang mengabungkan kita selama ini. Daripada dulu sampai sekarang. Itulah maksudnya Sarawak Kiana. Melayu, Iban, Cina, Melanau, Kenyah, Kelabit, Penan dan sebagainya lah. Banyak lagi. Saya rasa ada 40, 50, 60 suku kaum. Ya, sampai sekarang tak tahu mana satu. Mana berapa jumlah sebenar. Ya. Bahasa. Pergilah mana-mana di negeri Sarawak. Daripada hujung Sematan tu sampailah ke Lawas. Apa yang kita boleh guna? Pakaian? Makanan? Tak boleh. Yang bolehnya adalah bahasa. Kita dibawa berdasarkan bahasa untuk berada di mana-mana di negeri Sarawak. Tapi apakah bahasanya? Jadi benda ni penting, ya. Itu orang kata kita kena tahu kedudukan itu dalam hidup di dalam masyarakat yang pelbagai, yang majmuk. Ya, sebenarnya kita lebih besar kepada bahasa. Ya. Kita nak jadi orang yang baik, orang yang sopan, orang yang kata baiklah, orang kata budi pekerti, baik budi bahasa dan sebagainya, supaya kita dihormati, supaya kita disayangi dan sebagainya. Bahasa. Silap bahasa, betul orang kata bahasa ni lebih tajam daripada lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah tu bukannya lidah tapi sebenarnya bahasa. Kita menuturkan salah cakap boleh gaduh besar. Baju terbalik tak apa lagi, boleh dibetulkan. Tapi kalau terlajak kata, habis. Jadi sebenarnya kita bagus di Sarawak. Bagusnya kita di Sarawak kerana kita diikat oleh bahasa. Tapi apakah bahasa dia? Itu yang kita nak tengok. Kita perlu kaji. Saya dah kaji dah. Saya tak kata benda ni ditinggalkan. Tapi kalau boleh kita ketengahkan, kalau boleh kita bawa benda ni dan maklumkan bahawa kita ni adalah masyarakat ataupun sebuah tempat ataupun sebuah organisasi, institusi yang mengikat kita, yang utamanya adalah bahasa. Saya tak kata benda lain tak penting. Sama penting ataupun mungkin bahasa lebih penting tanpa kita sedar. Sebab setiap orang bercakap 24 jam, 7 hari seminggu, tak berhenti bercakap. Saya tengah bercakap. Tapi apa yang mengikat kita?
kalau kita berjumpa dengan suku kaum lain di negeri Sarawak dalam kehidupan biasa, ya, dalam kehidupan harian kita, di kedai, di bank, ya, di padang bola sepak, di dalam bas, ya, di mana lagi, ya, banyak, ya, di tempat-tempat awam. Kalau kita cerita pasal di pejabat, di sekolah, itu adalah bahasa rasmi. Bahasa rasmi tak boleh. Bahasa pekerjaan tak boleh menjadi bahasa perhubungan. Itu bahasa bahasa pekerjaan, ya. Bahasa dalam pekerjaan. Di sekolah bahasa pengantar dia ataupun bahasa pendidikan dia itu adalah bahasa rasmi. Itu bukan lingua franca. Lingua franca adalah bahasa pertuturan harian. Ya, bahasa kolokial kita. Bahasa dengan kaum lain ataupun suku kaum lain, dengan masyarakat lain. Okey, seterusnya masalah komunikasi antara mereka akan dapat diatasi. Kalau kita gaduh-gaduh kan, antara kaum ke, antara adik-beradik ke, kita cek bahasa orang tu. Cek bahasa dia. Gaduh pasal duit ke, gaduh pasal hutang ke, kita cek bahasa dia. Sebenarnya sebab hutang tu dia tak penting. Dia tak sampai gaduh. Tapi cara kita nak minta hutang tu, bahasa yang kita guna, itu menyebabkan kita bergaduh. Ya. Jadi kalau nak minta hutang, jangan kasar-kasar. Lembut-lembut. Orang kan bayar. Ini kasar-kasar bukan dapat hutang, bukan dapat duit tu. Dapat penumbuk. Kasar. Tak boleh. Jadi di situ menunjukkan, ya, masalah komunikasi ini penting, ya. Kalau ada siapa-siapa bergaduh, ya, kita cek bahasa orang tu. Dan bila kita tanya kenapa bergaduh ni? Dia kata gigi saya rongak. Ya, gigi saya tak ada. Lah, kecilnya sebab, tapi bergaduh sampai luka-luka darah-darah. Kenapa macam tu? Sebab dia kata saya macam tu, ini lagi saya ni tak guna, saya ni hembas. Yalah, kutuk-mengutuk, akhirnya gaduh lagi besar. Sebabnya, orang tu kata dia tak ada gigi. Jadi hal tak ada gigi ni, benda kecil je. Tapi boleh menjadi benda yang parah. Boleh menjadi benda yang lagi, apa kata? Lagi keruh lah, lagi tidak baik. Jadi bahasa tu, adik-beradik kalau bergaduh kita tanyanya, apa siapa cakap apa? Tadi cakap macam mana? Ya, nak pinjam baju je. Ya. Tapi bila cakap tu bergaduh. Bila bergaduh tu kita tanya, daripada mana? Mesti bahasa. Jadi kalau antara kaum, banyak benda yang sensitif, banyak benda-benda yang kita tak boleh nak sebut ataupun tak boleh buat mainan ataupun sebab itu sensitif, sensitivity ataupun amalan, ya. Bila kita berbeza, dia akan menjadi benda yang lain, ya, pada pandangan suku kaum yang lain. Jadi komunikasi itu perlu jaga. Walaupun sensitif, kita boleh cakap. Kita boleh beritahu, kita boleh bincang, tetapi ada cara dia. Jadi melalui lingua franca itu salah satunya, ya, dapat diatasi masalah komunikasi. Banyak, ya, di dunia, ya, apabila ada berlaku masalah peperangan dan sebagainya, akhirnya dibawa ke meja perundingan. Di meja perundingan tu dah berjuta-juta bom, peluru, semua bertembak-menembak, mati dah ramai. Di meja perundingan boleh settle. Esok kita dah berhenti dah perang. Kenapa? Masalah komunikasi. Ya. Bila kita boleh selesaikan masalah komunikasi, bermakna banyak masalah boleh diatasi. Okey? Daripada sekecilnya, pergilah kepada peringkat yang lebih besar. Sebenarnya kalau kita dengar ada orang negeri ni, negeri tu, negeri ni, negeri tu, ya. Jadi kita tengok komunikasi dia. Kalau komunikasi dia okey, boleh diselesaikan. Komunikasi dia masih tak okey, memang akan jadi masalah yang lebih berat. Okey, seterusnya dapat mempereratkan hubungan antara individu. Betul. Saya tak nafikan benda ni, inilah dia. Kalau kita tu nak apa, ya? Nak contoh, ya, kita ada hajat, ya, kita ada impian. Dan impian tu dah ada di depan mata. Macam mana kita nak dapatkan benda tu? Kita kena guna bahasa. Ya. Kalau kita sayang dekat seseorang, kita nak berkenalan dekat seseorang, dengan seseorang, ya, macam mana? Nak bagi dia bunga saja ke? Bagi bunga, orang lain pun bagi juga. Ya. Nak bagi dia hadiah coklat ke? Orang lain lagi sedap coklat dia. Ya. Jadi di situ kita banyak mempergunakan bahasa. Jadi kalau kita nak mempereratkan hubungan kita, ini pesanan saya kepada mereka yang masih berkeluarga, ya. Ada mak, ada anak, ada isteri.
jaga bahasa kita, jaga hubungan kita dengan keluarga kita. Jadi di situ ya kalau kita melihat, kita tak perlu keluarkan modal untuk mempereratkan hubungan. Tak perlu beli emas, gelang apa untuk isteri sebenarnya. Isteri kita sayang kita disebabkan kita jaga hubungan kita melalui bahasa. Cakap lembut, cakap elok, ya. Jadi selepas tu kita pandai berbahasa dengannya, ya, memujinya dan sebagainya. Ini tak hari-hari kutuk, hari-hari kutuk. Apa ni bau busuk, apa ni tak mandi, apa ni, semua orang pun benci kat kita. Jadi untuk mempereratkan, ini satu strategi nak mempereratkan hubungan kita dalam kehidupan sehari dengan sesiapa sahaja. Sebab kata orang kan, kalau sayang mak, telefon-telefon lah walaupun jauh. Kalau sayang anak-anak, telefon-telefon lah walaupun kita tak boleh balik. Ya, kita akan rasa benda tu dekat. Sekarang telefon boleh video call, bukan hanya dengar suara. Ya, boleh Zoom pun, boleh Google Meet dan sebagainya. Ya, boleh meeting pun dengan siapa-siapa pun. Ianya akan mengeratkan. Melalui apa? Bahasa. Kalau sesama kaum, kalau dengan kaum lain, inilah dia strateginya. Kita perlu apa orang kata, memberi perhatian kepada bahasa. Tak ada kos. Tak ada kos. Ada berapa juta kalau kita nak mempereratkan hubungan melalui bahasa? Tak perlu. Yelah, adalah kosnya kalau kita melibatkan pelbagai jabatan ke, kementerian ke, ataupun pihak ke, organisasi. Tapi kosnya bukan kos modal untuk banner, tapi kos untuk logistik sahaja. Ya, kos yang sangat kecil, yang minima. Ya. Jadi di situ ya kita kena lihat. Kita jangan ubah bahasa tu. Kita kena galakkan, kita kena naikkan, kita kena guna dan kita kena lihat ya penggunaan yang lebih baik selain apa yang telah ada sekarang. Ataupun kita pastikan benda tu terjaga ya. Jadi kalau kita jaga bermakna hubungan kita antara kaum, antara individu, antara mana-mana pihak akan lebih baik. Ya, saya orang bahasa, saya percaya. Ya. Jadi penting untuk benda-benda yang dikatakan hubungan. Daripada hubungan dalam keluarga, hubungan dalam kampung, hubungan dalam masyarakat, hubungan dalam negeri atau hubungan pelbagai kaum. Banyak. Memang bahasa. Ya. Saya pasti dan saya tahu benda ni. Tahulah, tahu. Sebab saya orang sosiolinguistik ni. Ya. Memang bahasa dalam masyarakat begitu. Dari segi perancangan bahasa, kita perlu ambil perhatian kepada bahasa-bahasa lingua franca. Ya. Sebab ianya lebih kepada hubungan masyarakat, hubungan individu. Ya. Okey, yang seterusnya. Sumbangan kajian saya ini, satu khazanah pribumi, macam saya cakap tadi. Khazanah ni kita perlu gali, kita perlu pastikan. Negeri Sarawak banyak khazanah negeri Sarawak kalau kita lihat di situ perlu orang kata bukan kita nak rosakkan dari segi khazanah itu perlu dikenali, perlu dibawa keluar perlu ditunjukkan dan kita sendiri orang Sarawak banyak yang tak tahu tentang khazanah sendiri banyak yang tak tahu. Tahu tapi tak tahu betul ada juga ada tak tahu langsung, dia hidup macam biasa saja, normal life, dia tak perlu tahu. Tapi kalau dia tahu, dia suka jadi macam tu. Jadi saya sebagai ahli akademik ataupun orang-orang yang berkaitan dengan bahasa, memang inilah orang kata bukan peluang saya memang kata orang berhajat khazanah ini adalah khazanah yang terbaik iaitu bahasa di negeri Sarawak, pribumi. Kita tak ambil khazanah orang, kita khazanah kita sendiri dan kita bukan jual ataupun ni, kita ketengahkan, kita bawa benda tu supaya benda tu satu hari nanti dia bukan hanya sebagai harta karun ataupun tertinggal di dalam tanah ataupun setelah pihak-pihak tertentu tu dah tak ada baru kita nak cari balik. Contohnya bahasa dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, katakanlah kalau kita tak ambil berat satu hari nanti dia mungkin pupus. Mungkin pupus. Yang ada sekarang ni pun dah banyak berubah, bukan yang asli. Contoh. Jadi di situ kalau dah banyak yang berubah dan tidak asli, satu hari nanti generasi yang akan datang, mereka tak tahu. Bila beritahu mereka saya Melayu Sarawak tapi tak bercakap Melayu Sarawak pun. Bila suruh awak faham ke tak bahasa Melayu Sarawak ataupun dialek, tak faham.
Saya dah lama tinggal, saya dah lama tak guna. Family saya dah ramai dah meninggal, nenek atuk semua dah tak ada. Saya tak didedahkan. Contoh macam tu. Begitu juga dengan Iban, Melanau dan sebagainya. Benda ni akan pergi kepada bahasa-bahasa yang lain. Kehidupan kita berubah. Tapi di mana bahasa yang asli? Khazanah kita itu. Banyak lagi ya. Saya pernah bercakap dengan kawan-kawan di fakulti perubatan, di fakulti kesihatan dan sebagainya. Di negeri Sarawak banyak minyak angin. Orang orang nak beranak lah, orang nak bersalin lah, orang yang tengah mengandung lah, orang yang sakit seliuh lah, orang yang sakit urat. Di Sarawak minyak angin dia berbeza. Bahan-bahan dia berbeza, tapi tak pernah diketengahkan. Ini khazanah. Dan satu lagi saya pernah bercakap dengan seorang kawan saya di psikologi. Ya. Saya beritahu dia orang Sarawak ni mental strength dia tu memang kuat. Dia tahan lasak. Ya, letaklah di mana tengah hutan ke, tengah laut ke, mereka lasak. Kenapa? Adakah disebabkan makanannya? Adakah disebabkan oleh kehidupannya? Adakah disebabkan oleh persekitarannya? Adakah disebabkan oleh fizikalnya? Adakah disebabkan oleh rohaninya? Adakah disebabkan oleh didikannya? Adakah disebabkan apa saja? Kita kena kaji. Ya. Jadi di situ ya, dari sisi psikologi, mental, ya, pembesaran kita. Dah banyak lagi sebenarnya. Daripada geografi kita, ya, ramai. Kita banyak lagi khazanah hutan, khazanah yang belum diterokai. Ada. Tapi sebenarnya dari segi latar belakang pantai, gunung, hutan, lurah, pertanian, banyak kita boleh ketengahkan. Tapi saya bahasa. Okay? Yang kedua, membuka peluang kajian baru. Kalau orang tak mula, siapa lagi nak mula? Selepas ni ramailah yang ikut. Lepas tu kita bawa ke universiti, kita bawa ke college, kita bawa ke sekolah. Alhamdulillah. Setakat ini Unimas, Fakulti Bahasa Unimas banyak menjemput saya juga. Bahkan menjemput saya mengajar di sana adalah 1-2 kursus. Sebelum inilah, sebelum PKP ini, dan juga menjemput untuk memberi ceramah dan juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kajian-kajian di negeri Sarawak. Jadi mereka pun di samping saya mengkaji bahasa, linguistik, dan seterusnya ialah mengetengahkan kajian linguistik. Bila kaji, kita jangan simpan. Nanti dia akan jadi tak ke mana. Kajian tu bagus. Bila saya lihat balik kajian-kajian yang pernah dibuat, bagus. Tapi kita tak pernah dengar. Bila kita tak pernah dengar, maksudnya kajian tu tersimpan. Dan seterusnya perkembangan ilmu lah. Yang pentingnya ilmu. Orang belajar, orang dapat ilmu, orang jadi bijak, orang yang hebat semua ni mestilah orang yang berilmu. Jadi kita kena kembangkan ilmu. Ilmu tentang negeri Sarawak, salah satu yang paling penting adalah bahasa. Bahasa tu dalam kategori linguistik. Linguistik di Sarawak. Dalam linguistik ni luaslah. Dia ada apply linguistics, dia ada core ataupun linguistik yang utama, dan itu itu dalam program linguistik. Tapi kita perlu. Saya bercakap bagi dari segi ilmu linguistik. Orang lain mungkin dari segi perubatan, orang lain dari segi kesihatan, orang lain dari segi psikologi, orang lain dari segi geografi, sejarah dan sebagainya. Jadi kalau digemblengkan ataupun digabungkan, ia akan menjadi satu yang baik untuk ilmu-ilmu di negeri Sarawak. Okey. Ini sumbangan sarjana kepada kajian saya kalau kita melihat sini. Yang pertamanya Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Dia banyak mengkaji tentang negeri Sarawak juga dan dia yang membawa saya kepada tajuk lingua franca ini. Dia yang jaga saya, menyelia saya tentang kajian ini. Asmah Haji Omar Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Yang keduanya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok. Ini semua guru-guru saya. Guru-guru saya ini orang hebat-hebat, cuma saya saja yang tak hebat lagi. Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Bila disebut Datuk Teo Kok Siong ni, dia yang membawa saya ke bidang sosiolinguistik. Dia yang mengajar saya, dia yang mendidik saya. Tentang kajian lingua franca tadi, Asmah Haji Omar. Teo Kok Siong ni kepada bidang kajian ini, kepakaran saya, Teo Kok Siong. Siapa tak kenal Teo Kok Siong? Siapa tak kenal Asmah Haji Omar?
Ya. Dan seterusnya yang ketiga ialah Profesor Dr. James T. Collins. Dia yang membawa saya ke negeri Sarawak. Azlan, awak jangan buat tentang negeri lain, awak buat negeri Sarawak. Saya kata, baguslah. Jadi bermula daripada James Collins, kepada Teo Kok Siong, dan akhirnya kepada Asmah. Dan akhirnya kepada kajian ini. Ya. Bayangkan berpuluh tahun saya dididik oleh orang-orang yang hebat ini, ya, orang-orang yang dikenali ini, ya. Jadi akhirnya pergi kepada lingua franca negeri Sarawak. Ya. Jadi saya amat bertuah lah apabila mendapat guru-guru yang mendidik saya begini, dan akhirnya saya dapat berkongsi maklumat dengan pendengar ataupun orang yang bersama pada hari ini. Ya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Prof semua. Terima kasih guru-guru saya. Ya. Kita kena terima kasih pada guru. Tanpa guru kita tidak akan berjaya. Okey, pilihan bahasa satu. Ya, kita kena ingat who speak what language to whom and when. Ini memang, ya, orang kata bidang kepakaran ataupun apa orang kata skop kajiannya. Who speak? Siapa yang bercakap? Ini Fishman beritahu, Joshua Fishman. Saya petik daripada Joshua Fishman, seorang sarjana social linguistics, ya. Language choice, ya. Who speak what language to whom and when. Tapi saya apa orang kata? Saya tambah lagi. Who speak what language to whom and when. Saya tambah. Bukan hanya whom and when, tapi juga kepada tajuk, title, tapi juga kepada tempat, latar, tapi juga kepada apa-apa saja. Boleh dijadikan sebagai who speak what language to apa. Tapi Fishman dulu cuma ada dua, whom and when. Dengan siapa kita bercakap dan bila kita bercakap. Dia cuma mungkin pergi kepada bila rasmi, bila tak rasmi, bila formal, bila tak formal. Dengan siapa tu, ialah itu mungkin penutur ataupun interlocutor kita. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada Fishman, dia yang memulakan ini. Saya petik apa yang Fishman beritahu, tapi saya tambah dan ubah dan juga kembangkan apa yang Fishman beritahu pada tahun 1972. Ya, itu yang menjadi kajian ini lebih menarik. Ini pada tahun 1972 dan ini berlaku di barat, ya. Sekarang bila berlaku di Sarawak, saya kena lihat daripada pelbagai aspek. Ya, tapi hari ini kita tak cerita pasal pelbagai aspek, cuma ialah disebabkan oleh kekangan ini, ya. Saya cuma ketengahkan 2-3 aspek saja. Ya. Ini adalah language choice. Who speak what language to whom and when. Itu orang kata kata-kata hikmah dia. Ya, kita tak payah fikir lain. Inilah dia. Ya, siapa yang cakap? Fishman. Siapa yang ikut? Azlan. Azlan buat apa? Dia tambah lagi. Okay? Bagi lagi sedap. Ya. Akhirnya, who speak what language to whom ini menjadi teori domain. Siapa yang mengiktiraf teori domain? Saya. Dalam dunia tak pernah orang kata domain itu sebagai teori. Orang yang pertama kata teori adalah saya. Ya, saya mengiktiraf Fishman yang telah memperkenalkan domain adalah sebagai teori, bukan approach, bukan pendekatan ataupun bukan dah sebagai teori sebab dah meluas digunakan. Ya, sebelum ini orang guna ranah, sebelum ini orang pakai situasi ataupun konteks, tapi nama barunya adalah domain. Domain lebih meluas. Ya. Okey, yang seterusnya, bila kita melihat kepada pelbagai suku kaum, pelbagai latar belakang tadi, kajian ini melibatkan bahasa-bahasanya. Dari segi pilot study, saya dapat 6 bahasa. Ya. Yang pertama dialek Melayu Sarawak. Yang keduanya bahasa Iban. Yang ketiganya bahasa Cina. Ya, bahasa Cina, ya, dia mewakili Hokkien, Hakka, Fuchao dan sebagainya. Dan seterusnya bahasa Melanau, ya, dan bahasa Rojak. Bahasa Rojak ni bahasa percampuran kod, ya. Code switching, bahasa campur-campur. Bahasa Rojak, ada 2 bahasa Rojak yang saya dapat, iaitu bahasa Rojak Melayu campur Iban dan bahasa Rojak Melayu campur Melanau. Ada 2 bahasa Rojak. Ya, jadi di situ jadi 6, ya. Dialek Melayu Sarawak. Ini sebelum saya nak mengkaji, saya nak tahu dulu bahasa apa yang ada digunakan. Jadi saya dapat benda ni, pilot study saya. Ya, barulah saya boleh tanya dekat orang, guna Sarawak tak? Guna Melayu Sarawak tak? Guna Iban ke tak? Guna Cina, guna Iban Melanau, macam tu. Jadi mereka akan jawablah. Ya. Kalau saya tanya guna bahasa Inggeris ke tak? Itu tak adalah sebab dia dalam pertuturan harian. Ya, guna bahasa Melayu standard ke tak? Tak ada. Ya, tak perlu tanya. Ini dah dibuat secara pilot study.
Ya. Okey. Yang kita lihat di sini adalah domain yang saya guna di bank, di pasar, di kedai dan persahabatan. Jadi kalau kita melihat kepada pilihan bahasa suku kaum Melayu Sarawak, ya, ni di Sarike, ya, dan saya rasa itulah kata akhirnya pergi kepada seluruh negeri Sarawak. Sesama Melayu dengan orang Iban, dengan orang Cina dan dengan orang Melanau. Melayu bercakap sesama Melayu. Ya. Banyak data yang mengejutkan. Sesama Melayu pun banyak guna Iban. Sesama Melayu pun banyak guna bahasa rojak Melayu Iban ataupun Melayu Melanau. Ya, nanti kita lihat data dia. Tapi data ini menunjukkan hanya di bank, di pasar ataupun kedai dan juga dalam persahabatan. Domain dia. Ya, ini orang Melayu, ya, orang Melayu. Orang Melayu lah. Nanti kita lihat Cina pula, nanti kita Iban pula, Melanau pula. Jadi dari segi pilihan bahasa yang pertama, ya, kalau kita lihat responden Melayu ataupun penutur Melayu dalam domain persahabatan, dialek Melayu Sarawak yang banyaknya adalah dengan sesama Melayu dan juga dengan sesama Melanau. Kita boleh lihat di warna kuning tu dengan Melanau yang 40-40 tu. Yang biru tu sesama Melayu. Yalah, orang Melayu sama Melayu, dia petutur Melayu lah. Ya. Bila Melayu campur Iban, tinggi juga, ya. Tapi Melayu campur Cina, Cina tu pun lebih tinggi daripada Iban menggunakan dialek Melayu. Ini orang Melayu ni, bila dia jumpa Melayu, dia cakap Melayu. Bila dia jumpa Melanau, memang sepenuhnya Melanau. Tapi bila jumpa Iban, separuh lah. Ada bahasa lain lah selepas tu. Ya. Tetapi dalam yang sebelah tu pula yang ada Iban tu, di bawah tu kalau kita tengok, ya. Responden Melayu bila bercakap dengan Melayu, ada juga Iban tu, Iban yang 10 tu. Orang Melayu cakap Iban sesama Melayu. Ya. Dan seterusnya dengan orang Iban 38. Ya. Dan seterusnya dengan orang Cina. Orang Melayu bila jumpa Iban lebih tinggi guna Iban daripada Melayu. Guna Iban lebih tinggi daripada guna dialek Melayu. Kalau kita tengok, kalau kita compare dengan dialek Melayu Sarawak tu. Begitu juga dengan orang Cina. Orang Melayu lebih banyak bertutur Iban daripada bertutur Melayu dengan orang Cina. Iban lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita tengok situ, orang Melayu bila berjumpa mana-mana kaum, dia tak pernah guna Cina lah. Maksudnya orang Melayu tak pandai Cina lah, ya. Orang Melanau, bila orang Melayu jumpa Melanau, dia cuma guna Melanau saja. Ya. Ada. Satu tadi dia memang sepenuhnya bahasa Melayu dekat dialek Melayu Sarawak, dialek Melayu Sarawak, dan bila jumpa Melanau, ada juga orang Melayu yang boleh bertutur Melanau. Ini yang kuning satu petak tu, ya. Yang 18 tu. Okey, kita pergi kepada bahasa rojak. Bahasa rojak pun ada, iaitu bahasa rojak Melayu Iban, ya. Bila Melayu berjumpa Melayu pun guna bahasa rojak Melayu Iban, ya. Lebih kurang dengan bahasa Iban jugalah. Tadi kita tengok bahasa Iban orang Melayu guna 10, orang apa tu? Ini dalam persahabatan, ya, dalam kawan-kawan ni. Ya, orang yang kita kenal, kawan-kawan, geng lah, ya. Dan seterusnya pergi kepada orang Cina pun orang Melayu banyak guna bahasa rojak Melayu Iban. Tapi bahasa rojak Melayu Melanau hanya untuk antara orang Melayu dan Melanau saja. Jadi nampaknya kalau kita lihat di sini, ya. Jadi antara orang-orang Melayu dengan kaum lain, suku kaum lain banyak guna dialek Melayu, bahasa Iban dan juga bahasa rojak Melayu Iban. Dengan Melanau banyak guna dialek Melayu dan juga bahasa rojak Melayu Melanau. Ya. Kan, ini orang berkawan ni, geng ni. Mengopi ni, mengeteh ni, ya. Pergi mancing, pergi jalan-jalan, pergi tengok bola ni, ya. Ini persahabatan. Yang seterusnya kalau kita lihat di sini pun lebih kurang juga, ya, tapi kita kena tengok data. Responden Melayu di kedai dan di pasar, bila jumpa guna Melayu lebih kurang sama, dia guna Melayu, dia guna Melayu dengan sesama Melayu dan juga guna Melayu dengan orang Melanau, tinggi 40-40. Ya, bahasa Iban dan dengan orang Iban dan dengan orang Cina lebih kurang sama dengan persahabatan tadi. Ya, bahasa Iban pun sama. Ya, orang Melayu guna bahasa Iban apabila mereka berjumpa Iban, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang Cina. Sesama Melayu pun ada Iban. Tengok yang 13 tu. Ini pergi kedai ni beli barang, ya, bercakap dengan toke tu, ya, tawar menawar dan sebagainya. Ini dalam perdagangan, dalam perniagaan, di kedai, di pasar. Ya, di masa membeli barang.
dan seterusnya dengan Melanau, ya. Kalau orang Melayu tu bercakap dengan orang Melanau, ya, dia akan guna Melanau. Salah satunya ialah dialek Melayu, satunya 15 di situ dengan bahasa Melanau, dan di hujung sekali yang tepi itu bahasa Rojak Melayu Melanau. Ya. Yang lain-lain tak ada dengan orang Melanau. Ini di pasar. Jadi nampaknya ada 3 bahasa yang utama orang Melayu di pasar. Orang Melayu di pasar dengan kaum-kaum lain, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban dan bahasa Rojak Melayu Iban. Perlu saya beritahu di sini, ya. Contoh macam orang Melanau pula, dia cuma banyak dialek Melayu dan bahasa Rojak Melayu Melanau. Ya. Itu orang Melayu dengan orang Melanau. Okey, yang seterusnya di bank, ya. Ini mungkin agak sedikit formal, tetapi banyak yang tidak rasmi sebenarnya di bank ni. Di bank bukan kita berurusan seperti di pejabat, ya. Dia ada pengecualian banyak, ya, sebab dia sebab dia lebih kepada bisnes bank, ya. Okey, dialek Melayu Sarawak tinggi jika banding dengan bahasa Iban, bahasa Rojak, sebab mungkin situasinya dah berubah compare dengan kedai, compare dengan persahabatan tadi. Dan mungkin orang yang kita berurusan tu kita tak berapa kenal, ya. Tapi apa melalui survey ataupun melalui pengalaman saya kalau kita berada di bank, ya, dia lebih kepada di awal perbualan itu lebih kepada standard, akhirnya menjadi dialek ataupun bahasa suku kaum, bahasa pribumi, bahasa natif, ya, di bank. Dan di situ kita lihat dialek Melayu Sarawak yang tinggi sebab ada pengaruh tempat, ya. Tapi dengan Melanau memang tingginya dialek Melayu dan juga bahasa Rojak Melayu Melanau, ya. Okey, pilihan bahasa suku kaum Iban pula. Ini lebih menarik. Tadi Melayu ada Iban, ada bahasa Rojak, ya. Ya. Kalau kita lihat kepada orang Iban. Orang Iban kalau dialek Melayu adalah guna, tapi cukup-cukup lah, ya. Dengan Melayu ada, dengan Cina ada, tinggi sikit pada Melayu, tetapi dengan Melanau lagi tinggi. Orang Iban dengan orang Melanau dia banyak guna dialek Melayu, ya. Dan satu lagi kalau kita tengok yang bahasa Rojak Melayu Iban tu pun banyak, ya, 73 yang di bahasa Rojak tu. Dan seterusnya dengan Iban sesama Iban memanglah, ya, guna, ya, orang Iban dengan sesama Iban tu memang tinggilah 200. Itu ialah jumlah yang total keseluruhan, ya. Lepas tu Iban dengan Melayu pun hampir sama dengan orang Iban sendiri. Ini menunjukkan bahawa dengan orang Melayu ni, orang Iban ni cakap Iban terus je lah. Dia takkan tukar Melayu sangat ataupun takkan tukar Rojak. Dia memang bahasa Iban terus. Bila tengok je Melayu, dia akan bercakap Iban. Itu maksudnya. Dan seterusnya kepada orang Cina pun sama. Bahkan lebih tinggi daripada Melayu. Orang Cina dengan Iban lagi kuat guna bahasa Iban compare dengan orang Melayu. Ya. Orang Melanau di sikit-sikit lah, ada 28 saja dengan guna Iban. Ya, kalau kita tengok bahasa Rojak tu pun, ya, ia mungkin alternatif kepada bukan mungkin lah, bahasa alternatif kepada penggunaan dialek Melayu Sarawak lebih kurang sama tinggi dan sebagai bahasa kedua selepas penggunaan bahasa Iban oleh orang Iban dengan suku kaum lain. Ya. Seterusnya kita pergi, itu persahabatan. Kalau kita tengok di pasar pun lebih kurang sama, ya. Bahasa Iban itu utama, yang tingginya. Bahasa Iban ni yang selepas dialek Melayu Sarawak tu. Dialek Melayu Sarawak masih digunakan, ya, masih digunakan, cuma tak digunakan dengan sesama Iban lah. Ya. Tadi sesama Melayu guna Iban, orang Iban memang tak guna sesama Iban, dia memang guna bahasa Iban, tak guna dialek Melayu. Ya. Dan seterusnya kepada bahasa Rojak Melayu Iban. Jadi di sini, ya, satu lagi domain iaitu di bank tadi, barulah kita nampak sikit dialek Melayu tu tinggi ataupun naik, ya. Dan seterusnya walaupun naik dialek Melayu Sarawak, di bahagian bahasa Rojak Melayu Iban pun naik. Tetapi bahasa Iban masih utama. Ya, yang hijau, yang biru, yang merah bahasa Iban tu masih tinggi. Ya. Jadi di situ kita lihat bahawa bahasa Iban masih utama kepada orang Iban di bank semasa mereka berurusan di bank, dan seterusnya kepada dialek Melayu Sarawak. Okay. Jadi di situ kita boleh lihat bahawa bahasa Rojak ini menggunakan dialek Melayu Sarawak.
Okey, untuk suku kaum Cina pula ya, di bank, di pasar, di kedai dan juga di persahabatan ini, domain persahabatan kita kawan-kawan ni, ya, kita lihat bahawa dialek Melayu Sarawak digunakan juga tinggi, ya. Tetapi yang paling banyaknya dengan suku kaum lain adalah bahasa Iban dan juga bahasa Rojak Melayu Iban. Tetapi sama Cina ialah ramailah yang merah tu bahasa Cina ya, sesama Cina menggunakan bahasa Cina ya. Tapi yang tinggi selepas tu kalau dengan suku kaum lain adalah bahasa Iban. Dan yang keduanya adalah bahasa Rojak Melayu Iban ya. Dan yang ketiganya ialah dialek Melayu Sarawak. Okey, dalam persahabatan pun sama, lebih kurang tadi masih tinggi ya, masih tinggi tapi hampir sama dengan bahasa Rojak. Orang Iban di kedai pasar, di kedai dan di pasar tinggi ramai menggunakan bahasa Iban walaupun dengan orang Melayu, walaupun dengan orang sesama Iban, walaupun dengan orang Melanau, tetapi bahasa Rojak pun ramai. Ya, maksudnya ada dua bahasa yang utama selain daripada dialek Melayu Sarawak adalah yang ketiga. Ya, kalau sesama Cina kita tengok memang satu sajalah dengan orang Cina sahaja di kedai, di pasar. Dan seterusnya di bank ya. Bahasa Rojak pun dia tinggi. Tetapi yang utamanya kita tengok di sini lebih kurang dialek Melayu Sarawak ya untuk orang Cina di bank, tetapi penggunaan bahasa Iban dan bahasa Rojak Melayu Iban tu pun masih tinggi ya. Kalau mereka berjumpa dengan orang Melayu, kalau mereka berjumpa dengan orang Iban dan juga orang Melanau, ini orang Cina ni ya. Dan seterusnya kalau kita lihat suku kaum Melanau pula ya. Ini semua data daripada sesama Melanau dengan orang Melayu, dengan Iban, dengan Cina ya. Jadi datanya ialah kalau kita lihat Melanau, agak menarik. Dia berbeza dengan dua tiga kaum tadi, Melayu, Cina, Iban, dia lain. Ini Melanau. Melanau lain pula datanya. Dialek Melayu Sarawak dominan ataupun utama. Melanau dalam domain persahabatan. Orang Melanau kalau berkawan dia banyak guna dialek Melayu Sarawak. Bila dia jumpa orang Melayu, bila dia jumpa orang Cina, bila dia jumpa orang Iban dan juga sesama Melanau. Kalau di Sarike, ya, dengan Iban dia tak bercakap apa-apa bahasa. Dia tak guna bahasa Iban langsung, orang Melanau. Bahasa Cina pun sama. Tetapi bahasa Melanau dengan orang Melanau ya, dan satu lagi dengan dengan dialek Melayu. Tetapi kalau kita tengok dialek Melayu dia lagi tinggi daripada bahasa Melanau sendiri. Dengan sesama Melanau di Sarike. Ya. Dan seterusnya bahasa Rojak Melayu Melanau lah. Bila bahasa Rojak Melayu Melanau ni dia banyak kepada alternatif selepas dialek Melayu Sarawak mereka menggunakan bahasa Rojak Melayu Melanau. Dalam berkawan ya. Okey, dan seterusnya pun lebih kurang sama ya kalau kita tengok dengan respon domain di persahabatan tadi ya. Domain kita berkawan ni di kedai di pasar ni dialek Melayu Sarawak tinggi, besar, banyak ya. Begitu juga dengan bahasa Rojak Melayu Melanau ya, dan seterusnya kepada lain-lain bahasa Rojak Melayu Iban pun ada tapi kuranglah ya. Okey, dan akhirnya di bank pun lebih kurang sama, dialek Melayu Sarawak tinggi, bahasa Rojak Melayu Melanau pun tinggi. Ya, jadi di situ kita jelas bahawa bahasa utama untuk orang Melanau ni ialah dialek Melayu Sarawak dan bahasa Rojak Melayu Melanau. Ada dua bahasa yang memberi kesan kepada penggunaan harian masyarakat Melanau di Sarike ataupun di Negeri Sarawak, iaitu dialek Melayu Sarawak. Ya. Okey, secara keseluruhannya kalau kita lihat kepada data-data tadi, banyak mana berdialek Melayu Sarawak, banyak mana bahasa Iban, banyak mana bahasa Cina sampailah kepada bahasa Rojak. Yang tingginya sekali adalah bahasa Iban. Iban. Yang keduanya dialek Melayu Sarawak. Lebih kuranglah tapi lagi tinggi. Kalau saya campur dengan domain-domain lain lagi tinggi bahasa Iban sebenarnya ya. Ini perbincangan kita hari ini ya. Dan seterusnya adalah dialek Melayu Sarawak. Yang ketiganya bahasa Rojak Melayu Iban ya. Dan kalau kita lihat bahasa Cina memanglah hanya digunakan sesama Cina sahaja, suku kaum lain tidak. Dan seterusnya kepada bahasa Rojak Melayu Melanau, kebanyakannya antara sesama Melanau dan juga dengan orang-orang Melayu. Ya. Dan seterusnya kepada bahasa Rojak Melayu Melanau, bahasa Melanau, dia memang Melayu Melanau, ya. Gitu.
Okey, kalau kita lihat kepada keutamaan bahasa-bahasa yang dipilih tadi, ya, kita nampak beberapa perkara di situ, ya. Kita nampak beberapa perkara, ya. Satunya ialah kenapa benda ni berlaku, ya, kenapa pemilihan, ya. Yang pertamanya dapat membantu masyarakat menjalin dan membina hubungan. Kita pilih bahasa Iban, kita pilih bahasa dialek Melayu Sarawak. Sebenarnya untuk menjalin hubungan yang baik, hubungan yang memenuhi tuntutan sosial kehidupan kita. Orang bila mendengar kita bercakap, orang tak janggal, orang tak pelik, orang faham, orang orang jelas, orang suka, orang tak marah, orang tak kecil hati, orang terima dengan sebaiknya, ya, bahasa Iban, ya, dialek Melayu Sarawak. Sebab hidup kita ni telah diikat oleh uh, apa tu? Uh, Dialek Melayu Sarawak tersebut, ya. Dan seterusnya ialah fungsi-fungsi komunikasi kita, ya. Harian kita bila bercakap memang dia terkeluar sendiri dah, spontan dah, ya. Sebab kita tahu daripada zaman dahulu kita telah menggunakan dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak, termasuk juga bahasa Rojak, bahasa Rojak Melayu campur Iban. Ya, fungsi-fungsi kita telah bahasa ini telah memenuhi fungsi komunikasi harian antara suku kaum sejak daripada zaman dahulu, ya. Kalau kita tanya sejak bila ni, dah lama dah, memang mereka tak ketahui, ini memang dah jadi kehidupan harian, ya. Memang tak pernah bila memang macam inilah hidupan kami, bermakna dia dah dibawa daripada zaman dulu sampai sekarang. Dan seterusnya, ya, hubungan antara ini menunjukkan yang ketiga tu, ya, hubungan antara suku kaum telah menjadi semakin erat. Bila kita semakin baik, semakin erat, itulah bahasa kita. Kita tak ada masalah. Melayu, Cina, Iban dan juga Melanau, kita tak ada masalah. Maksudnya tadi, kalau kita boleh guna bahasa orang lain sebagai bahasa perhubungan, tak gaduh-gaduh ke ataupun tak ada masalah ke, ya. Jadi, ya, hubungan kita antara suku kaum itu adalah sangat baik. So tak hairanlah kalau kita guna bahasa tersebut kalau ikut data tadi, ya. Dan satu lagi, organisasi dan sistem sosial banyak telah berubah, ya. Dulu kita ni kalau dari segi sejarahnya sebuah perkampungan yang kecil, ya. Di mana-manalah zaman dahulu kita tak maju lagi, kita tak ada negeri Sarawak lagi, kita tak merdeka lagi, kita tak ada ekonomi lagi, ya. Jadi kita ni hidup dah biasa bersama perkampungan. Dalam perkampungan tu susah senang hidup kita, kaya miskin pun sama, ya. Bila kita sama menunjukkan bahawa sistem sosial kita telah terbina oleh bahasa tersebut, persekitaran kita telah terbina oleh bahasa-bahasa yang kita guna antara suku kaum. Walaupun kita dah maju sekarang ni, daripada sebuah kampung menjadi sebuah pekan, pekan menjadi sebuah bandar, bandar menjadi sebuah bandaraya. Ya, dan mungkin satu hari nanti Sarike akan menjadi Greater Sarike ataupun Lembah Sarike, macam Lembah Kelang lah, ya, Lembah Rejang, ya. Jadi di situ kehidupan daripada dulu sampai sekarang masih sama, walaupun kita telah moden, walaupun di tempat tersebut telah maju, masih sama. Jangan melihat kepada makanan, jangan melihat kepada cara hidup yang lain, tengok bahasa, ya, sama, tak berubah. Ya, dia ni daripada kecil dulu sampai besar, orang di tempat ini daripada dulu sampai sekarang masih menuturkan bahasa yang sama. Dan yang seterusnya ialah bahasa atau dialek yang dapat dipahami. Ya, kalau kita bercakap orang tak faham, buat apa kita nak pilih? Kalau orang faham tu maksudnya kita kena guna, kita kena bercakap tentangnya. Jadi kalau kita kena guna, kita bercakap tentangnya menunjukkan bahawa bahasa tersebut adalah bahasa yang penting. Orang faham. Kalau nak bercakap dengan orang ramai, lagilah kalau suku kaum lain, gunalah bahasa yang dituturkan, yang biasa dituturkan, yang telah diketahui bersama, difahami bersama. Ya, jadi akhirnya komunikasi kita menjadi berkesan. Ya, penutur di negeri Sarawak ataupun di Sarawak ataupun di Sarike. Yang keenam, ya, adalah pernah berkhidmat di luar bandar. Siapa-siapa sajalah kebanyakannya di Sarawak selalunya dihantar ke luar bandar lah dulu. Cikgu ke, pegawai ke, apa ke, semua ni lah. Bila kerja je, hantarlah pergi luar bandar dulu, bagi dia orang ni
merasa hidup sebagai seorang yang, yalah, orang yang baru bekerja ni dia masih orang kata bersemangat, ya. Belum belum keluarga belum besar, baru baru habis belajar, baru baru bekerja, baru ya mendirikan rumah tangga, baru dapat gaji apa semua ni, masih mengejar impian lagi, ya, hantar pergi luar bandar. Sebab di luar bandar masih memerlukan ramai orang-orang seperti orang-orang muda, ya, dari segi kelasakan, dari segi ketahanan. Sebab untuk ke luar bandar kita perlu tahan, lasak, sama ada dari segi sungainya, sama ada dari segi bukit bukit gunungnya, tanahnya dan sebagainya lah, ya, bentuk muka buminya. Jadi orang muda ni dia kuat. Bila kuat mereka ni, tak ada masalah untuk dihantar ke luar bandar. Jadi pada awal perkhidmatan pernah berkhidmat di luar bandar. Bila dah umur 30, 40, 50, mereka telah berpindah ke bandar. Kebiasaannya orang-orang yang tinggal di luar bandar ataupun bekerja di luar bandar, bahasa utama mereka ialah bahasa Iban. Bila mereka dah pindah ke bandar, mereka masih menuturkan bahasa Iban. Masih fasih, masih ya, itulah bahasa harian mereka. Ya, sama ada dia Melayu ke Cina ke Melanau ke, mereka akan biasa dengan bahasa Iban. Sebab di luar bandar kebanyakannya orang-orang Iban di pedalaman, ya. Jadi akhirnya bila mereka berada di mana-mana, dah dipindahkan ke tempat lain, ke bandar, ya, mereka masih menuturkan bahasa Iban. Dan seterusnya sentiasa diperjuangkanlah oleh beberapa persatuan ataupun badan tertentu. Ini bagus, ya, di Sarawak, persatuan ataupun organisasi ataupun badan tertentu. Mereka ni ada apa orang kata, ada salah satu daripada kegiatan, aktiviti dalam persatuan tersebut adalah mendaulatkan bahasa, adalah mengajar bahasa-bahasa pribumi ini kepada generasi baru ataupun kepada pihak luar, ya, ataupun kepada orang-orang lain yang berminat untuk belajar. Ya, yang saya boleh beritahu ialah di antaranya Tun Jugah Foundation, ya, untuk bahasa Iban, bahasa Dayak ini, ya. Mereka banyak mengkaji, mereka banyak mencari pakar, mereka banyak mengajar, mereka banyak mempromosikan bahasa-bahasa Iban ataupun bahasa Dayak. Dan seterusnya ialah di antaranya selain pada itu, ya, Dayak Cultural Foundation, Council for Custom and Tradition. Ini memang satu. Mereka bukan hanya melihat kepada kraft tangan, mereka bukan hanya melihat kepada budaya lain, tetapi juga bahasa. Ya, tapi saya dengar ada juga Persatuan Lanau, Persatuan dia, mereka ni masih juga. Ini satu sokongan, ini satu kegiatan ataupun aktiviti ataupun organisasi yang sangat kuat, ya, dan perlu kuat. Dan kalau boleh ketengahkan juga organisasi ini membawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Ya. Ini letak nama tuan dia. Apa yang saya bincangkan pada hari ini sebahagian besarnya ataupun secara besarnya telah dibukukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, ya. Tajuk buku ini ialah Pilihan Bahasa dan Lingua Franca. Penulisnya ialah saya lah, Muhammad Azlan Mis. Telah dibukukan dan bukunya masih baru lagi, dilancarkan semasa PKP bulan 10 tahun 2020. Ya, pelancarannya hanya berlaku di rumah masing-masing saja, ya, oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya belum lagi menerima naskah penulis, tapi saya beli, saya ada bukunya, ada buku ni, ya. Ini buku saya. Buku ni adalah berkaitan dengan pilihan bahasa di negeri Sarawak, ya. Pilihan bahasa yang saya bincang hari ini. Tetapi yang saya bincang hari ini mungkin bukanlah satu buku, ya, yang sesuai lah, maksudnya yang cukup untuk masa yang diberikan. Tetapi telah dibukukan dan telah boleh didapati, boleh dibeli dalam Shopee, ya, ada jual dalam Shopee. Penerbit UKM ada jual di Shopee dan tajuknya ialah Pilihan Bahasa dan Lingua Franca. Ya, banyak aspek-aspek tertentu dan sememangnya kandungannya berkaitan dengan kajian ini secara besarnya, ya, iaitu Sarike, Negeri Sarawak, suku kaumnya, ya. Dan kalau berminat tu bolehlah dapatkan buku ini daripada Shopee, Pilihan Bahasa dan Lingua Franca. Ya, memang dah dibukukan
Maksudnya hari ni saya bukan buat cerita ya, saya ni berdasarkan maklumat ya, dan maklumat ini bukan saya ambil daripada orang lain, memang daripada penulisan saya, memang daripada kajian saya ya. Itu sajalah penceramah saya, pembentangan saya. Ya, pada saya memang benda tu memang menarik ya, memang pada saya sangat memberi maklumat ya. Sebab itulah untuk perkembangan ilmu ya, dia lebih kepada akademik sebenarnya untuk perkembangan ilmu. Dia lebih kepada metodologi, lebih kepada analisis. Tapi saya tak pergi ke situlah untuk hari ini. Yang keduanya ialah untuk khazanah ya, banyak khazanah kita di negeri Sarawak ya, yang kita boleh share, yang boleh kita orang kata tambah, yang boleh kita cari lagi ya, bukan hanya bahasa ya, banyak ya bidang-bidang yang lain. Kita meluas ya. Memang saya suka nama khazanah tu, khazanah pribumi ya. Jadi peluang-peluang ini perlu kita guna pada masa sekarang untuk kita ketengahkan apa hasil negeri ataupun apa perkara yang berkaitan dengan negeri Sarawak ya. Jadi untuk yang lain-lain tu saya serahkanlah kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak. Saya nak ucapkan itu saja ceramah saya pada hari ini. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Sarawak Kiana, kepada Pustaka Negeri Sarawak kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ceramah saya berkaitan dengan medium perantara. Medium perantaranya ada dua yang utama, iaitu bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak. Dan yang ketiganya, alternatifnya adalah bahasa Rojak Melayu Iban ya. Tapi yang utamanya sekali saya beritahu di sini adalah bahasa Iban. Bahasa Iban. Kalau kita melihat pada domain-domain lain ada lagi ya, bahasa Iban. Lingua franca negeri Sarawak, bahasa Iban. Itu jawapan akhir daripada saya. Ya. Ada tertulis, memang ada datanya. Cuma hari ini kita membincangkan medium perantara. Medium perantaranya masih kepada yang kalau berdasarkan data hari ini, bahasa Iban, dialek Melayu Sarawak dan bahasa Rojak Melayu Iban. Ya. Utamanya tapi bukan dominan adalah bahasa Iban. Tetapi kalau lingua franca, kalau kita pergi ke lebih luas lagi, yang betul-betul lingua franca untuk negeri Sarawak ataupun kawasan kajian ini adalah bahasa Iban. Ya, bahasa Iban. Itu jawapannya lah. Ya. Apa-apa pun kita akan, kalau ada masa, kalau ada peluang lagi, kalau ada rezeki, kalau dipanjangkan umur, kalau masih bernapas. Ya, dan saya masih lagi orang kata normal ya, belum ya, kadang-kadang kita ni sakit ke apa ke, masih sihat. Kita insya-Allah boleh berjumpa lagi kalau ada jemputan ya. Mana tahu satu hari nanti saya ada peluang lagi ya. Dan seterusnya pula ya, kalau ada hal-hal yang berkaitan ataupun perkara-perkara ataupun pihak-pihak lain memerlukan khidmat, mungkin dari segi akademiknya saya sedia ya. Cuma sekarang ni kita sangat dibatasi oleh COVID-19 ni ya. Apa-apa pun, terima kasih kepada pihak Negeri Sarawak, iaitu Sarawak Kiana, Pustaka Negeri Sarawak. Saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe, stay home, dan insya-Allah benda ni akan tamat. COVID-19 akan tamat ya. Sama-sama kita doakan untuk negara kita. Bukan hanya di Sarawak tetapi di satu Malaysia.